Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi yang terkuasa Masjid Ar-Rahmah, mungkin Cempaka Kota Baru, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Khamis 15 hari bulan September 2022 kita dapat terus dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu perkara yang penting dalam hidup kita berkait dengan harta kita, bagaimana kita nak jadikan dia milik kita. Mungkin ada tuan-tuan kata, kenapa tak milik kita je? Rumah nama kita, gerai-gerai tanah nama kita belaka. Itu milik kita hanya berapa hari je, kita pun tak tahu. Apabila nyawa telah tidak ada, harta itu secara otomatik jadi hak siapa? Hak kita lagi? Tak dah. Nama kita pun orang tak panggil dah. Dia mari rumah, dia tanya, mayat duk mana? Tak panggil dah nama kita dah. Kalau nama dia Muhammad ke nama Allah, tak, Muhammad duk mana? Mayat duk mana tu? Lepas pada mati lama sikit, gemulah tu duk, tak ada dah. Nama kita cabut, harta kita bertukar kepada orang lain. Jadi kita cuba tengok tajuk yang kita akan bincangkan, dia panggil Ashabul Amwal, orang pemilik harta yang dihina pada hari kiamat, dan siapakah pemilik harta yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang pemilik harta yang mendapat kemuliaan di sisi Allah melalui harta kita, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, yang pertama sekali kita kena sedar kenapa Allah beri kepada kita harta. Kita duk mikir harta sebab kita nak mewah, sebab kita nak hidup senang, kita boleh berjalan sana sini, harta kita banyak. Itukah dia punya matlamat? Harta kita dijadikan harta, diberi harta kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, jawapan kepada soalan ini iaitulah hadis yang dikeluar oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala daripada Abi Waqid Al-Laythi. Ni pelajar-pelajar kita ni dia suka tanda, suka tulis. Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi al-Quran wa umira bi syai'in atainahu. Bila turun ayat Quran yang baru, kita belajar kan ilmu Al-Quran ni, Allah Taala turun bila? Dalam masa 23 tahun. Nazala munajjaman mufarraqan. Dia turun berperingkat-peringkat. Bila turun ayat Quran, ada perintah yang baru, atainahu. Kami pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'allamnahu. Nabi pun ajar. Sekarang turun ayat Quran, ini hukum, kamu kena buat. Ataupun ini larangan, kita kena tinggalkan. Faji'nahu zata yaumin. Satu hari kami pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami,
innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi para pelajar sekalian, kita kena ingat, bila Nabi kata Allah berfirman, hadis itu nama dia hadis qudsi. Hadis apa tu? Hadis qudsi. Kena ingat istilah hadis. Yaqulullahu inna anzalnal mal, sesungguhnya kami turunkan harta kepada kamu untuk apa? Untuk berjoli, mewah? Tak. Liiqamis salah. Bila kamu ada harta, kamu boleh buat kerja, ada makan, ada minum, kamu boleh tunai solat dengan sempurna. Satu. Wa ita'iz zakah, aku beri harta kepada kamu supaya kamu bayar zakat. Bila kamu bayar zakat, orang-orang miskin pun boleh beribadat sama, sebab dia ada makan, ada minum. Nabi kata apa? Dalam hadis kursi ini Allah kata, walau kana libni adam wadin, kalau manusia ni, anak Adam ni ada satu lembah, dalam riwayat kata min zahabin, lembah daripada emas, ahabba an yakuna lahu sanin, dia nak yang kedua. Kalau dia ada yang kedua, dia nak yang ketiga. Wala yamla'u fama ibni adam illa turab, mulut anak Adam ni tidak akan berhenti daripada sifat tomok dia tu kecuali masuk tanah. Allahu Akbar. Masuk tanah dalam mulut, habislah. Bila masuk tanah, masuk dalam kita, bila kita masuk dalam tanah, wa yatubullahu ala man tab, Allah Ta'ala akan terima taubat mana-mana hamba dia yang bertaubat. Hadis ini rawahu Imam Ahmad. Maka di sini kita boleh faham, kita boleh sedar bahawa matlamat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita harta untuk apa? Supaya kita boleh beribadat, kita boleh menunaikan tanggungjawab, kita boleh bantu orang-orang yang memerlukan melalui zakat, melalui sedekah. Satu, itu matlamat. Kemudian kita berpindah kepada al-muhanun min ashabil amwal yaumal qiyamah, pemilik-pemilik harta yang akan dihina oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Na'uzubillah. Kita minta berlindung Allah SWT daripada harta kita menjadi punca apa? Punca kita dilaknat, punca kita dihina pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah SWT sebut dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, orang yang menerima suratan amalan tangan daripada tangan kanan, bishimal, tangan kiri, suratan amalan dia terima melalui tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, kalau aku tak terima surat ni, selamat. Kemudian di antara ayat yang disebut, ma aghna anni maliyah, harta aku yang banyak-banyak atas dunia tak ada faedah ya. Harta yang banyak-banyak dulu tidak ada faedah. Halaka anni sultaniyah, binasa habidah, segala kekuasaan aku sudah tidak ada. Maka itu ayat Quran menyebut kepada kita tentang bagaimana orang-orang ini menyesal di akhirat. Mereka dihina oleh Allah Azza wa Jalla sebab harta dia tidak menjadi penyebab untuk dia selamat di akhirat nanti. Na'udzubillah. Siapakah golongan ini? Golongan orang yang celaka, yang mendapat siksaan Allah Ta'ala pada hari kiamat itu siapa? Yang pertama, mani'uz zakah. Orang yang ada harta, dia tak bayar zakat. Hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian, harta kita bila kita bayar zakat, Allah SWT akan beri keberkatan kepada kita. Cuma kadang-kadang dia bukan tak nak bayar zakat, tapi dia tak tahu pun dia kena zakat. Hei, saya ni kena zakat ke? Saya ni orang miskin. Kita duk kira kita ni miskin. Padahalnya Majlis Agama telah keluar setiap tahun kadar nisab zakat.
Tidak kita baca sini. Nah, tuai yang akan maklum, zakat tahun ni 20,000 contohnya. Nana tak ingat tahun ni berapa, 20 ke 22, sekitar itulah. Maknanya siapa dia menyimpan duit 20,000 dalam masa setahun tak bergerak dan ke atas, kena zakat lah dia tu. Weh, saya simpan tak banyak, 30,000 ya, kena zakat dah lah tu. Kita jangan rasa nanti ada 3 juta baru kena zakat. Oh, baru kita perasan. Dia ni anak yatim ni, tak kena zakat. Tuan-tuan kena ingat, anak yatim bukan salah satu daripada ciri-ciri penerima zakat. Asnaf penerima zakat tu anak yatim dah, orang miskin. Kalau dia anak yatim, contohnya ayah dia mati, mak dia mati, yatim piatu dia, tapi ayah ibu bapa dia telah meninggalkan harta pusaka yang banyak. Anak jumpa dalam sejarah hidup kita ni, orang buat pergi ke Mekah, anak-anak yatim jutawan. Ingat ada satu masa dulu kan, ada orang kaya jatuh helikopter tu, anak-anak dia kecil lagi. Orang pergi Mekah ni kata anak jutawan ni belakang ni anak yatim. Jadi anak yatim bukan syarat. Syaratnya bila dia ada harta, dia anak yatim ke anak siapa, kena zakat. Ingat baik, di antara harta yang akan menghumbangkan tuan dia ke dalam neraka nanti, harta yang tidak dibayar zakat. Kita ingatlah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 34-35, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dengan perak. Saya tak ada emas dengan perak, kita simpan duit je. Nah, tuan-tuan kena ingat, duit kertas itu nilai dia mengikut emas dengan perak. Ada setengah orang ni kata ni kertas ni macam kertas sahabat Cina je. Nak tahu cuba tinggal duit tu. Nak tahu sahabat Cina ke tidak, cuba letak duit. Tak ada paling punggu, tak ada dah orang dah. Jadi ulama semasa telah memutuskan bahawa duit kertas kita tu mempunyai ganti daripada nilai emas dengan perak. Itu sebab zakat kita berbeza-beza. Tahun dulu 15,000, tahun ni naik 20. Sebab dia tengok emas tu naik. Mana asal kadar zakat itu duduk di emas. Tapi bila dia naik turun, maka ketika itu duit itu berbeza-beza. Jadi orang ni simpan emas dengan perak, mana simpan duit termasuklah emas dengan perak itu, wala yunfiqunaha, dan dia tidak bagi nafkah, tak bayar zakat. Fabashshirhum bi'azabin alim, Allah kata bagilah khabar gembira kepada mereka dengan azab yang cukup dahsyat. Habis, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Jadi orang ni, orang tak bayar zakat ni, harta dia esok dia ambil, dia jadikan macam striker, dipanaskan besi ni, dahi dia, tubuh dia. Kita kata nas'alullah salamatu wal afiyah, di antara orang yang dihina dengan sebab harta, iaitulah orang yang tak keluar zakat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah. Siapa dia Allah bagi harta, dia tak tunai zakat, mustila lahu yaumal qiyamati syuja'un aqra. Harta dia tu jadi ular. Suja' al-aqra, ular yang kepala botak. Sebab apa botak? Katanya terlalu bisa dia punya tu, sampai rambut pun tak naik. Na'uzubillah. Ular tu kata, ana kanzuka, akulah hartamu. Kemudian Nabi kita baca ayat, wala tahsabanna la tahsabanna alladhina yabkhulun ila akhir ayat. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Di antara orang yang akan dihina dengan sebab harta pada hari kiamat, al-murabun, iaitulah orang yang ambil riba. Para jemaah sekalian, riba ni ada ke tak ada? Zaman kita hari ni, ada ke tak ada riba? Payah juga nak jawab tu. Jawabnya ada tak ada? Betul? Ada. Riba ada ke tak ada?
Kalau kita pergi ke bank buta duit, pegawai bank kata riba 20,000 ada? Dia tak kata. Dia kata apa? Interest lagi bunga apa lagi? Riba tak ada. Rasuah pun tak ada pak kita ni. Ada orang bagi rasuah. Saya oleh kerana awak bantu saya lillahi ta'ala saya bagi rasuah ke awak. Ada? Tak ada. Hak adanya duit kopi lagi, duit minyak, tambah gas, macam-macam lah istilah. Syaitan ni bijak, dia tukar nama-nama ni supaya kita tak rasa berat. Kita hok pakai piyuh ni, bawa balik Mekah dah. Piyuh orang panggil tak basuh lagi. Pergi ke bank pinjam BT. Kalau pegawai kata tuan nak pinjam 100,000, riba 20,000. Ambil ke tak ambil? Rasa balik. Piyuh tak basuh lagi klik Mekah ni. Tak pernah sabar dah. Tapi dia kata tuan, interest tu 20,000 tu. Interest tu berapa? Bunga. Kau comel. Yang kalah dengan pihak-pihak klik haji, dia kata apa? Maknanya ini dia panggil riba ni satu perbuatan yang cukup jenayah. Tetapi kenapa riba tak jadi jenayah zaman kita ini? Sebab tidak ada akta sebagaimana rasuah. Rasuah ada akta pencegah rasuah dan ramai orang masuk penjara kerana rasuah, tapi riba tak ada orang masuk penjara kerana riba. Walhanya hari kiamat esok dengar ni. Allah Ta'ala gambarkan orang yang ambil riba atas dunia ni dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang ambil riba atas dunia, dia bangkit di akhirat esok berjalan tu yahaya. Berjalan terumak ambing kata orang. Tak boleh nak berjalan betul. Macam orang kena rasuk syaitan. Lagu mana orang kena rasuk syaitan berjalan, lagu itulah orang ambil riba. Na'udzubillah. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dia kata jual beli dengan riba sama. Jangan. Hari ni tuan-tuan jangan buat sama lagu tu. Ini kalau kadang kita pergi ke bank, ada dua kaunter, Islamik tak Islamik, itu pun tak sama. Tepat tula itu. Dia beza. Bak makan minum, kalau bercampur dalam satu bekas, boleh makan tak boleh makan? Tak boleh makan. Tapi dalam bak duit ni dia ada akaun. Kita kena faham. Ataupun kita beli takaful, dia panggil. Takaful ni kalau sakit ada orang tolong bayar, itu takaful. Ada yang tidak takaful, dia panggil insurans. Kena bezakan benda-benda lagu tu. Mari seorang tu email sakit, nak pergi hospital swasta dia, sabar-sabar mari kad insurans dia tak laku. Tengok-tengok dia kata tidak takaful pun, dia insurans. Hanya kau kata tua tu mata kau dia tu email tua kat hok jual apa pakai tangguh lah. Tak bagi tahu ni bukan hok takaful ni, hok tak ada panel syariah ni. Kita kata masya-Allah mudahnya awak. Jadi orang tua ni bayarlah setiap bulan. Bila siapa tanya nak masuk hospital tak boleh. Allahul musta'an. Baik. Di antara dosa riba yang kita takut para jemaah sekalian, iaitu Allah Taala sebut, kalau kamu tahu riba itu sudah riba, tapi kamu tak berhenti juga, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih, di akhirat esok kamu isytihar perang dengan Allah. Al-Syekh Imamul Mufassirin As-Sahabil Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Siapa ambil riba atas dunia ni, asahlah pedang dia untuk berperang dengan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Kita perang sama kita pun tak kalah dah. Nak pergi berperang dengan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi baik. Maka kita kena ingat bahayanya riba. Orang-orang ambil riba ni, orang ni di akhirat esok sangat dahsyat. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang riba. Yang ketiga, senara panjang tapi kita nak pendekkan cukup dengan masa kita ni insya-Allah. Yang ketiga, harta al-ghulul. Ghulul ni harta kerajaan, harta orang milik orang ramai kita pergi ambil. Ini bahaya. Bahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi kita bersabda, yang riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala fina Rasulullah sallallahu khatiban.
Satu hari Nabi kita bangun berkhutbah, Nabi zakar al-ghulul. Ghulul ni kita ambil harta kepunyaan orang ramai. Dia panggil harta kerajaan ke. Biasanya ghulul ni diguna kepada harta rampasan perang yang belum bagi, belum dibahagi kepada tentera-tentera, tiba-tiba orang ni ambil buat lari. Jadi ulama semasa kata termasuklah harta-harta kerajaan yang kita ada sekarang. Jangan mudah-mudah nak ambil. Kita ni kadang-kadang tak pergi mana apa, klaim tu habis. Berjalan 200 batu tulis 500. Nak kata apa? Banyak cerita ni. Tapi kita dah baca, dah kena dengar. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas la ulfiyan ahadukum yaji'u yaumal qiyamah. Akan ada orang yang datang pada hari kiamat esok ala raqabatihi ba'ir. Dia duduk bawa unta, duduk mengebah unta. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, nak buat mana ni unta atas belakang ni? Nabi kata la ughni la amliku laka syai'a, aku tak nak buat apa sebab kamu ambil harta milik kerajaan pada zaman dulu. Mana harta yang belum dibahagi, harta rampasan. Sudah. Ada orang pikul kambing, ada orang pikul lembu, macam-macam Nabi kita sebut sini. Setiap orang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la amliku laka minallahi syai'a, aku tak mampu nak lepaskan dosamu ni, mu tangguhlah depan Allah azza wa jalla. Hadis ini rawahu Ahmad wal Bukhari. Maka dalam hadis lain Nabi sebut tentang masalah ini, iaitulah hadayal ummal ghulul. Pegawai-pegawai ambil hadiah, ambil tip, itu dianggap harta haram. Ini kita tak tahulah macam mana. Para jemaah sekalian, kita tengoklah, semak dengan perbendaharaan negeri. Harta selama kita kerja, kita duk ambil tip, duk ambil bayaran, duk ambil, adakah harta tu hak kita atau tidak? Kalau perbendaharaan negeri kata bukan ni, salah peraturan, kita kosongkan akaun kita, ambil harta ni kita letak tempat awam. Mari buat tandah ke, buat jalan ke, buat apa, jangan ada dalam akaun kita harta-harta yang dikira haram, wal iyaz billah, harta haram. Allahu akbar. Baik, yang keempat, al-mannanun, orang yang mengungkit pemberian. Na'udzubillah. Dia ni sedekah harta. Kita tolong orang, kita bantu orang. Kadang-kadang budak miskin kita jumpa dalam kampung kita, kita tolong dia bagi sekolah. Habis sekolah rendah masuk sekolah menengah, habis menengah masuk universiti. Budak-budak ni sudah balik habis universiti, tak ingat dah kita tua. Dia keluar dari kampung dulu gelap, balik cerah, kata orang. Keluar gelap, balik cerah. Lagu mana? Dia keluar dulu kita rambut putih hitam lagi. Nah, balik-balik ni putih habis dah, dia kata. Tak kenal lah dia putuk ayah ni, tak tegur. Nya cakap pinggir bahasa bodoh tak reti. Akulah, sudahlah. Aku betul umur tu budak, kalau aku tak tahu umur mengaji merempak budak ni. 20 tahun dah kita bantu dia, harta kita subur, comel molek-molek, tiba-tiba mengungkit pemberian, hilang habis harta. Na'udzubillah. Ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis, salah satu la yukallimuhu Allah yaumil qiyamah. 3 golongan Allah Ta'ala tak tengok dengan pandangan rahmat, wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tak bersihkan dia. Di antaranya al-mannanu bima a'ta, orang yang mengungkit pemberian dia. Na'udzubillah. Ingat baik, kita habis harta banyak, tapi sampai di akhirat esok harta kita hilang. Sebab apa? Sebab dia mengungkit pemberian dia. Kita kata ini satu perbuatan yang cukup menakutkan kita, para jemaah sekalian. Itu dan juga dalam hadis Nabi kata warajulun halafa, orang yang bersumpah. Dia bersumpah kerana nak ambil harta orang. Jangan mudah kita bersumpah-sumpah ni. Demi Allah ni, ini tanah saya, ini hak saya. Tak apa, dia tahu pun bukan hak dia, tapi oleh kerana dia bersumpah, kebetulan pula saksi dia kuat, harta tu boleh diambil. Ingat baik. Pernah satu kes berlaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang ni, sahabat ni berkelahi. Nabi sallallahu beritahu,
Aku jatuh hukum ini berdasarkan apa yang aku dengar. Aku jatuh hukum ini berdasarkan apa yang aku dengar. Mana hujah orang ni kuat, aku berimun. Tapi ingat, mana-mana orang yang ambil hak orang, sesungguhnya dia telah mengambil potongan api neraka. Bermaknanya hukuman hakim bukan menghalalkan benda yang haram, tidak. Nabi itu hukum hakimnya Nabi SAW. Tapi walaupun hak Nabi sendiri jatuh hukum, sebab apa? Nabi kata aku hukum mengikut yang zahir. Hujah kamu kuat, selamat. Lama kita ini hujah tak kuat mana, tapi peguam pula pandai kona. Lepas tak lepas? Banyak kes boleh lepas dengan sebab kona sana kona sini. Kita kena ingat, orang yang duk main kona-kona ni kalau dia tahu benda salah, dia buat juga kerana nak benar atas dunia, tunggulah iqtata'a Nabi kata kamu telah ambil potongan api neraka dalam hidup kamu, na'uzubillah. Itu di antara al-muhanun, orang-orang yang dihina pada hari kiamat melalui harta mereka. Sekarang kita berpindah kepada hak kita nak ni, insya-Allah, iaitulah al-mukarramun, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab harta pada hari kiamat. Nak kata nak kita, insya-Allah, biar kita jadi pemilik harta yang didapat kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Golongan yang pertama, al-mutasaddiqun, orang yang bersedekah pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sebut, seorang hamba Allah Ta'ala itu tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seorang itu boleh duduk di bawah bayangan sedekah dia pada hari kiamat. Kalau kita rasa nak payung kita, kemah kita besar di akhirat esok, maka perbanyakkanlah sedekah. Lah ni banyak ke sikit sedekah kita? Ada dah Ustaz, tidak tak ada, alhamdulillah. Tapi bila bunyi di akhirat esok, Nabi sebut dalam hadis tadnu syam yaumal qiyamah, matahari dekat dengan kepala pada hari kiamat. Panas, kecuali orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa dia boleh duduk bawah bayangan? Di antaranya dalam hadis yang Nabi sebut 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah. Jadi kita tak ambil sab'atun, kita nak ambil satu je, iaitu Nabi sebut tu ni, orang yang sedekah tangan kanan dia sedekah sampai tangan kiri dia tak tahu. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya rahsianya kita. Ada juga ustaz orang nakal dia bergurau, dia kata kalau tak sewi tangan kiri kau, jangan berduit sekali. Duit sekali bunyi dalam tabut tong, bukan sakat tangan kiri tahu orang lain pun tak. Oh, duit sekali dia ni dah. Kenapa duit RM1 senyap-senyap? Kalau kita sedekah ni, tak boleh ke kita ambil gambar? Macam sekarang ni dia panggil satu fenomena sekarang. Bila kita bagi sedekah, orang bagi berah ke bagi apa, ambil gambar selalu. Maka di sini para ulama semasa mengatakan ada 2 cara. Kalau sedekah hak publik untuk orang ramai, macam duit tabung masjid, tabung kebajikan, NGO yang terpaksa nak maklumkan kepada pemberi bahawa harta yang dia orang beri itu sampai kepada sasaran. Itu kita kadang-kadang kita perlu, jadi kita ambillah gambar secara umum. Ni tak usah lah bagi beras kapit habis anak beranak kawan itu pegang beras belakang. Malu juga dia, betul tak? Tapi kalau kita pergi bangun beratus-ratus ribu buat rumah, suruh anak beranak depan rumah, mana sabar ni bagi sikit-sikit tapi gambar terbesar pada orang lain, jangan. Tapi kalau sedekah peribadi, sedekah sir, panggil sedekah sir, sedekah peribadi ni, iaitulah duit kita semata-mata, tak ada terlibat dengan tabung apa, maka lebih baik kita sedekah secara rahsia. Sedekah secara rahsia, Nabi kata apa? Orang yang layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang yang sedekah satu sedekah fa'akhfaha, sembunyi sedekah dia, hatta la ta'lam shimalu, tangan kiri tak tahu apa yang dia sedekah. Jadi di antara sedekah hak mudahnya, saya jumpa ni poster bagi menyiapkan pembinaan Masjid Ar-Rahmah ni. Comel ke poster ni dah. Tu ambil nombor akaun dia ni, tulis nombor akaun ni 03 03 601 004 0504. Ambil nombor akaun ni senyap-senyap, tangan kiri muka pecek tangan kanan.
Bagi kau account, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh je? Dia kata tak boleh lah ustaz, kita buidah, jangan dia bangkit. Kita dalam bab sedekah, Allah Ta'ala sebut wala tamnun tastakthir. Mu jangan kira suruh banyak. Kita kena rasa kita beri ni tak banyak, kita beri ni sedikit, kita beri sedikit, maka menyebabkan kita sentiasa beri. Oi. Kalau tak boleh beri sekaligus, kita bagi secara rinci. Setiap bulan berapa kita boleh bagi? Selagi masjid kita ni tak siap, setiap bulan berapa boleh bagi? Saya boleh bagi 300, 500. Dipersilakan masuk akaun sebenarnya, tak usah duk cerita dengan siapa, sebab sadaqatun bisa sadaqah tanpa diketahui oleh orang. Ada orang miskin dalam kampung kita. Nabi sebut sallallahu alaihi hadis, Nabi kata apa? Bukanlah orang miskin itu orang yang duk minta-minta, hok duk minta, hok duk main scam ni, mari dia macam-macam atas WhatsApp kau kan. Atau bila orang ceramah dia duk minta derma kok dalam online ni, itu bukan orang miskin, jangan bagi hak tu. Nabi kata orang miskin orang yang sangat berhajat tapi dia tak meminta. Dah kita nak tahu mana dia tak minta. Itu tanggungjawab kita para jemaah sekalian. Kita ni ahli jawatankuasa masjid, kita ni orang NGO tempatan, kita ni keluarga kita sendiri, kita boleh tahu orang ni perlu tak perlu. Hak ni kita pergi cari bagi bantuan secara senyap-senyap. Itulah yang paling besar. Yang paling besar apa? Yang paling besar peluang untuk kita memperbanyakkan pahala kita. Itu sedekah secara umum. Sedekah makanan pula secara khas. Hadis tadi, hadis sahabat Anton, hadis dalam Bukhari, hadis khas untuk makanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man tasaddaqa bi'adli tamratin, siapa dia sedekah sebesar biji tamar. Sebutir biji tamar ni berat ke ringan? Ringan. Kalau kita ada sebiji tamar orang minta, beri tak beri sedekah? Tak pernah sabar dia ni, beri sebiji tamar. Kita rasalah tak banyak, tapi bagi orang tak ada banyak dah tu. Tengok Nabi kata apa? Siapa dia sedekah bi'adli tamratin, maka Allah Ta'ala akan bela sedekah kita tu dengan sebab kita ikhlas, sehingga dia sebesar macam jadi anak kuda besar, mana daripada sebiji besar tumbuh, hatta takuna mislal jabal, sehinggalah sedekah itu jadi macam bukit. Jadi kita kena simpan sedekah kita, jangan duduk apa? Jangan duduk mengungkit, tak usah duduk tular-tularkan sedekah. Kita sedekah secara rahsia, sedekah tu mari. Ini sedekah. Ada satu hari orang mari jumpa Aisyah, Sayyidah Aisyah, mak kita radhiyallahu anha. Dia kata, Aisyah, kita tak ada makanan, nak makanan. Aisyah ni isteri Nabi, ada harta dia panggil khumus, harta untuk isteri Nabi ni ada bahagian. Tapi Aisyah ni dia lupa, bila mari harta pagi ni dia bagi habis, tak ada gelap. Satu hari harta sampai dia puasa, dekat dengan waktu nak buka puasa, pembantu dia mari tanya, ya Ummah, tak ada ke duit sikit tinggal kita nak beli roti makanan ni? Allah Aisyah kata, kenapa baru masa ni baru mari tanya, habis dah duit tu. Tengok. Jadi bila orang ni mari nak minta, dia cari-cari di dapur dia, jumpa sebiji tamar. Dia kata, bui. Pembantu dia kata, benar sabar sebiji tamar ni, tak logik sebiji tamar. Kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allah kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa dia buat sedekah misqala dzarratin, seberat zarah. Seberat zarah ni berapa gram satu zarah? Kena zarah kecil. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat hak jahat pun bersatu juga akan ditimbang. Aisyah kata, pahala kita ni Allah kira dengan zarah, bukan kira dengan kilo, bukan kira dengan pikul. Maknanya kecil kira.
Ini peluang pada jemaah sekalian. Kita tak kira. Ada orang yang kita boleh bagi sekapik berah, boleh bagi 10 kilo berah, boleh bagi apa, kita kata alhamdulillah. Bagi. Yang seterusnya, di antara orang yang bahagia, al-munfiquna amwalahum ala buyutillah, orang yang nafkah harta dia pada menyiapkan rumah Allah. Ni hak ni mustahak ni. Kita nak sedah masjid kita ni, boleh ke tak boleh? An Mahmud bin Labidin radhiyallahu anhu, satu hari Sayyidina Uthman dia nak peluah masjid Madinah. Fakarihan nas, orang kata Uthman buat apa kak, banyak besar daripada dia. Fa ahabbu an yada'ahu ala hayatihi, dia kata tak usah duduk besar-besar lah, pakai duduk gini. Faqala Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu, aku dengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa dia bina sebuah masjid kerana Allah. Hari ni kita bina masjid kita ni kerana Allah ke kerana siapa? Kau kerana nak besar, nak tunjuk nak orang lain besar, kita besar juga. Kena betul macam mana kita bina kerana Allah. Banallahu lahu mislahu fil jannah mislahu, Allah Ta'ala akan bina besar tu juga pahala dia dalam syurga. Siapa dia nak syurga dia besar tempat, binalah masjid besar. Saya tak besar ustaz ya. Kita dulu dia bagi kaki 100, ambil dah sekaki, enggak sekaki boleh duduk ke? Saya bayar dah 2 kaki, boleh duduk 2 kaki, bayar banyak biar boleh lah. Allahu Akbar, lagi banyak lagi boleh kita insya-Allah. Dia kata ada satu hadis lagi. Hadis siapa dia bina masjid walaupun sebesar sarang burung, mislu al-qafa. Apa maksud hadis tu? Orang kata sarang burung ni burung lah, bukannya tempat kita duduk. Cuma Nabi SAW nak buat bandingan, kalau kamu tak ada banyak, walaupun besar sarang burung pun sedekah juga. Tapi kalau kita ada banyak, nak sarang burung, jangan buat sarang burung. Nah, kita buat sarang kita, iaitulah tempat kita duduk di akhirat esok, di mana lagi luah kita duduk, lagi banyak kita punya pahala. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Uthman dia besarkan masjid, sebab dia dengar, aku dengar Rasulullah bersabda, siapa dia besar masjid, Allah Ta'ala akan besarkan luah dia, tempat duduk di dalam syurga. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis, tuan-tuan tanda, hadis ini sangat menarik. Warawal Bazzaru fi musnadihi min hadisi Anas. Nabi kata apa? Sab'un, tulis ni, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. 7 perkara ini pahala berterusan walaupun tuannya sudah mati dalam kubur. Ini dia panggil pahala pencen. Nak pencen ke tidak kita? Nak? Mari kita ambil tanda molek. 7 pahala pencen. Ini kata di para ulama, manusia yang bahagia, tulis siapa dia manusia bahagia? Manusia yang bahagia tu tuannya mati, pahala tak mati. Itu orang bahagia. Hak celaka pula, na'udzubillah. Tuannya mati, dosa tak mati. Ini manusia celaka. Orang duduk pakai Allah kita, hak kita buat tuduh jahat orang tu, orang duduk pakai lagi walaupun tuan dalam kubur. Siapa dia cakap? Tu hak mati tu aja. Tuan duduk dalam kubur, dosa berjalan. Jangan tuan-tuan, jangan terlibat dengan benda-benda dosa. Dia panggil dosa yang berpencen, jangan. Sekarang ni kita nak ambil pahala pencen, walaupun kita mati, pahala berjalan. Nak kita sih? Nak. Tanda boleh. Yang pertama, man 'allama ilma, siapa dia ajar ilmu pada orang. Kita ajar orang baca Quran, kita ajar orang solat. Saya tak pandai ustaz ajar solat, tapi saya pandai ajar benda lain, ajar menukar ke, ajar buat baju ke, ajar apa, ajar masak, ajar ilmu yang bermanfaat. Satu, au ajra nahran, kita buat sungai. Mana orang guna air ni untuk tanaman dia, untuk kegunaan air, itu besar sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, ataupun dia gali telaga. Rasa ni mudah sikit. Nak gali tali air tu payah. Gali telaga boleh? Boleh. Sekarang ni bila kita tengok di mana tempat yang tidak ada air,
ataupun air dia tak kuat, tak usah duduk sibuk lah kita, komplain pun tak jadi apa, sebab main air rusak. Kita pergi bawa alat boring air, pergi gali situ. Ini di antara tempat yang penting sangat. Berapa dah kita? Ilmu, gali tali air, sungai, korek telaga. Yang keempat, gharasa nakhlan, kita tanam pokok. Dalam ini ditulis pokok taman, tapi tak apa, pokok apa-apa tu. Kita ada tanah kosong, kita ambil pokok, kita tanam. Pokok durian ke, pokok mangga, pokok apa. Mana kita niat wakaf. Kalau aku tak ada pun, boleh ambil. Siapa-siapa nak ambil. Main siapa-siapa nak ambil, tak cukup buah dah. Kita boleh wakafkan lil akrabin. Wakaf untuk keluarga, boleh. Kebun aku ni 2 ekar ke berapa ekar ni untuk anak-beranak. Anak beranak kita, keturunan kita, anak cucu kita makan. Itu pun termasuk dalam wakaf. Dia panggil wakaf lil akrabin. Kalau nak wakaf umum, tak cukup. Ramai lah tunggu situnya. Oh, tak ada tunggu buah lagi. Durian tak tunggu, dia naik atas. Dia kata apa ni? Nyukuti ambil. Tak ada. Berapa dah kita? 4. Yang kelima, au bana masjidan, dia bina masjid. Kita nak bina sebuah masjid ni juta-juta, cukup ada duit ke tak ada duit? Tak ada duit. Tapi kalau kita nak bina sekadar 10,000, 100,000, ada ke tak ada? Tak apa nak jawab ni. Ada, saya tak wui. Ini masalah kita. Pasal apa saya? Kita duk ingat harta tu jadi hak kita lah, masalah kita ni. Jadi hak kita. Jadi kita cuba bina masjid seluas mungkin kita boleh bina, selagi ada orang solat, jalan. Kita pergi bina pondok ke, bina rumah-rumah wakaf orang duduk, Allah pasal. Yang kelima, 6 dah. Yang keenam, awar rasa mushafan. Kita beli Quran, wakaf Quran. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak wakaf Quran, kena pergi wakaf betul-betul tempat orang baca. Sebab anda tengok banyak Quran ni pergi tambur dalam masjid. Allah, rajin sungguh dia bagi wakaf Quran. Tapi kalau rajin baca Quran agak-agak bila? Masa banjir dulu, masa banjir 2014 tu. Allah, banyaklah orang mari berlari sampai ke pondok kita. Quran ustaz nak banyak mana? Kata tak sirah nak baca. Banyak dah Quran. Lo ni pun ada lagi ni. Syarikat IJ hok duk wakaf Quran tu. Kita kata tak payahlah. Lo ni kita nak cari orang baca Quran. Jadi tuan-tuan, kalau betul-betul Quran kita nak jadi wakaf, kita kena cari di mana tempat orang baca Quran. Pergi dia pusat tahfiz, tanya dia, berapa orang nak sini? Kalau pergi letak je, tak baca. Ya dalam mari kita tu, berapa lama dah tak gerak? Tidak masjid ni saja ni contoh ya tu, jangan marah. JK marah dah, tahu ustaz tunjuk masjid kita pula dah. Contoh. Dia kata betul lah orang tak baca. Lo ni mungkin orang baca dengan handphone. Betul tak? Dalam telefon kita ada Quran belakang kan? Dalam Quran ada Quran, baca je doknya. Itu masalah itu. Kita termasuklah juga kitab-kitab agama. Kita nak wakaf kitab agama, kita kena cari di mana tempat orang baca kitab. Wakaf. Yang keenam, yang ketujuh, tanda au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dia tinggal anak-anak yang baik, anak yang sayang pada ibu bapa, yang sentiasa beristighfar lepas pada dia tidak ada. Hari ni kita sayang tak sayang ayah kita? Hari ni sayang ke tak? Tak ada weh, tak sayang sekali. Saya alhamdulillah. Berapa kali dah kita minta ampun ke ayah kita hari ni? Tak apa nak jawab dah lah. Dia kata tak saya jawab, bukan tak saya jawab, ustaz takut riak. Dah. Anak kata kalau tak mau jawab kerana takut riak, alhamdulillah. Tapi kita bimbang tak saya jawab kerana tak ada. Coba kata belakang gini. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Coba kata. Alhamdulillah, ingat belakang dah doa ni. Cuma tak kata ya lagi hari ni. Kata dah tadi, alhamdulillah hok kata. Hok tak kata lagi. Jangan lupa, kita letak dalam agenda kepala kita. Nah, setiap kali lepas solat, Rabbighfirli wali walidayya. Setiap kali kita sudah makan contohnya, ingat ke mak kita,
Dulu mak lah duk bagi kita makan. Duk suak kita makan daripada kecil sampai ke kita besar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ingat setiap masa. Paling kurang 5 kali sehari, paling kurang 50 kali. Allah, saya kayuh kita saya. Oh, setiap tahu air raya kat pergi kubur lalu. Padahal kau air raya pergi kubur saja. Hari lain tak ingat kayuh. Ingat baik-baik. Jadi 7 perkara, saya ulang balik. 7 perkara ni Nabi sebut apa? Sab'un yajri lil abdi ujuruhunna wa huwa fi qabri. 7 perkara ini pahala berjalan walaupun dia mati dalam kubur. Yang pertama, ilmu yang kita ajar kepada orang. Yang kedua, kita gali sungai ataupun tali air. Yang ketiga, kita korek gali telaga, perigi ataupun boring air. Yang keempat, kita tanam pokok. Kemudian orang ambil buah-buah dia tu ataupun orang berteduh di bawah dia. Yang kelima, siapa dia bina masjid. Yang keenam, siapa dia wakaf Quran ataupun kitab. Yang ketujuh, orang yang dapat meninggalkan anak-anak yang soleh yang sentiasa beristighfar kepada dia. Hadis ni rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala hadisun hasan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Mana hadis ni hasan. Alhamdulillah. Ingat ada 7 perkara tadi, hak mana kita boleh buat, yang tak boleh buat tak usah buat. Yang seterusnya, di antara orang yang mendak harta yang menjadi kebahagiaan di akhirat esok, tanda iaitulah orang yang buat baik kepada anak-anak yatim dan juga ibu-ibu tunggal yang tidak ada tempat bergantung. Kita pergi bagi. Nabi sebut dalam hadis, kafilul yatim, siapa dia jaga anak yatim. Anak yatim tu anak keluarga dia ataupun anak orang lain, kita tolong jaga. Ana wahwa kahataini, Nabi kata aku dengan dia di akhirat esok begini dekat. Allahu Akbar. Maknanya kita nak, kalau boleh kita jaga anak yatim, kita bela, jaga sungguh. Ini kita bimbang hari ni setengah tu ada orang dakwa buat pusat anak yatim, tapi anak yatim tak ada berapa orang. Jaga pun dengan macam-macam dia punya keganasan. Tengok baik-baik. Hadis dalam Muslim. Yang keseluruhnya, al-mut'imun at-ta'am, orang yang beri makan kepada orang. Hak ni mudah sangat tuan-tuan. Orang beri makan kepada orang ini sangat mudah. Hadis daripada Abdullah bin Umar bin Amru radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, orang yang beri makan kepada orang. Lalu ni nak beri makan kepada orang mudah ke payah? Oi, kita nak panggil orang mari rumah ni payah. Nak kena masuk, kena ni, kita nak pergi. Lah, mudah je. Buat mari ke masjid orang boleh makan. Ataupun kita hantar makanan ke rumah orang-orang pakai miskin yang memerlukan makanan, ataupun di mana saja tempat makanan ni tak hati miskin, orang kaya makan juga. Tapi lagi orang perlu, lagi baik dia punya apa kelebihan. Maka Nabi kata, siapa dia beri makan kepada orang, siapa dia hubungi silaturahim, siapa dia solat pada waktu malam, tadkhulul jannata bisalam, orang dapat masuk syurga dengan mudah. Nak ke tidak kita? Jangan tunggu kita mati baru orang buat kenduri untuk kita, jangan. Kalau boleh kita setiap makan 7 hari sokmo, boleh makan 7 hari. Mari makan 7 hari. Siapa dia mati? Ni hok nak mati ni lah jamunya. Dia tunggu orang mati dah. Oh, tak cukup 7 hari, tak ada duit, makan 40. Setiap 40 hari jamu sekali masjid. 40 hari ni nasi minyak, nasi tarupan, nasi mandi. Sedap-sedap. Biar kita ada bekal lah. Oh, dia kata kalau 100 hari ustaz, lama berdoa 100 hari. Ambil 7 hari dengan 40 cukup lah. Kita sendiri tu kena buat. Allah, ana tengok ramai orang tua-tua di pondok-pondok ni, dia suka benar lah. Jamuan dia ada sentiasa dia berjamu. Kata pasal apa? Dia kata kita dengan hadis Nabi kata wa at'imut ta'am, banyak bagi makan orang miskin, orang bagi makan kepada orang. Dan di antara hadis Nabi kata suruh ngajar orang, kita nak mengajar tak erti, kita bagi makan, kita pandai, kita bagi makan. Hari ni mudah sangat nak bagi makan kepada orang, alhamdulillah. Apalagi kemudian para jemaah sekalian, sebagai penutup, ini muhasabah kepada kita semualah para jemaah sekalian. Satu hari Nabi kita selalu bertanya kepada sahabat-sahabat, ayyukum malu warisihi ahabbu ilahi min malihi. Siapa dia
harta orang, harta waris dia lebih dia sayang daripada harta dia sendiri. Kau nak kita. Harta orang, kita sayang kepada harta orang lebih pada sayang kepada harta kita. Siapa dia? Kalau orang tanya kita hari ni, ada ke tak ada? Tak ngaku dah. Mesti sayang harta kita. Apa sayang harta orangnya? Qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin. Tak ada. Sahabat berjawab, ma minna min ahadin illa maluhu ahabu ilai. Kecuali harta dia sayang lebih daripada harta waris dia. Sedap juga jawapan dia tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lamu. Nabi kata ketahuilah para sahabat semua bahawa kamu ni harta waris lebih kamu sayang daripada harta kamu. Sahabat kata Rasulullah, tak ada, kita sayang harta kita. Maka Nabi bagi tahu manakah harta kita. Qala sallallahu alaihi wasallam maluka, harta kamu apa yang telah kamu gunakan. Hak kita sedekah, itu harta kita. Hak kita makan, harta kita. Dalam hadis lain, ini hadis dari Bukhari. Dalam hadis lain An-Mutarrij bin Abdullah Asy-Syakhir, dia kata apa? Aku pergi jumpa Nabi sallallahu, Nabi sedang baca ayat alhaakumut takatsur, yang melekakan manusia ini nak banyak harta. Kemudian Nabi kita bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam ni kata mali mali, harta aku, harta aku. Kita kata kan, ni rumah aku, ni kereta aku, ni kebun aku, ni semua aku belakang, ni akaun aku. Nabi kata wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait. Tanda tuan-tuan, hak betul-betul jadi harta kitanya apa yang kita makan yang sudah pun jadi banjir. Itu hak kita. Au labista fa ablaita, ataupun apa yang kamu pakai dah rusuh dah pakaian tu. Au tasaddaqta fa amdaita, ataupun harta yang kamu sedekah itu je harta kita. Maknanya para jemaah sekalian, hadis ini dalam Muslim. Jadi kita boleh faham harta kita, macam mana kita nak suruh jadi milik kita, macam mana harta kita nak suruh jadi hak kita, lagu mana? Nama kita belakang dalam akaun tu, itu belum tentu hak kita. Jarang nak jumpa anak-anak bila ayah dia mati boleh harta pusaka dia tak ambil. Hak ramanya pakat duk korek lagi dah. Anak jumpa ada, alhamdulillah. Ramah dia mari pondok, dia kata ustaz nak jumpa sikit. Nak tanya. Dia kata saya ni terima harta pusaka daripada arwah mak dia ke ayah dia. Lepas tu nak tanya juga apa dia? Nak tanyanya, kalau saya tak ambil harta ni, adakah saya jadi anak yang derhaka? Kata derhaka apa pulanya? Dia tak siap, tak mau ambil harta tu. Hak bahagia dia boleh 50,000, 100,000 tak mau ambil. Habis saya nak pulang balik kepada orang tua ni. Kita kata masya Allah, sejuknya perut mak mengandung dulu. Nak hantar balik duit kepada mak dia. Dia bawa balik ni, hak bahagia dia dapat ni, ambil, ustaz tolong buat rumah wakaf, niat orang tua tu. Kita kata subhanallah. Ada anak-anak macam tu. Tapi kita boleh harap atau tak diharap? Nak kata tak apa, harta aku tinggal nanti anak-anak sedekah. Sedekah berapa hari ya? Nah, Allahu akbar. Sedekah pun mikir panjang nak boleh ke sedekah. Maka para jemaah sekalian, harta kita nak jadi milik kita, yang pertama kita sedekah. Ustaz, kita nak makan juga, takut-takutnya panjang umur lagi kan, tak ada makanan, nak macam mana? Kita wasiat. Dia dua benda aja. Satu dia panggil harta hebah. Hebah ni kita beri waktu hidup, ambil. Itu dia panggil hebah. Satu lagi wasiat, maknanya kita beri bila kita mati. Tapi itu syakat 1/3 saja. Contohnya kita balik malam ni, kita semak dalam akaun kita ada 3 juta. Kalau banyak sikit dia kata sikit. Nah, kita beri banyak lah, sedap dia. Biar sedap bunyi lah. 3 juta ada. Habis ni adalah tulis wasiat 1 juta untuk fakir miskin, untuk pendidikan, untuk masjid, bagi. Bila kita mati, harta tu jadi hak kita balik. Alhamdulillah. Yang tak tahannya kita tak ada wasiat apa, bila harta mati habis jadi hak orang belaka, kita duduk tunggu dalam kubur, tak ada apa-apa. Ana mula-mula dengar satu kisah
Menitik air mata kita. Ada seorang kaya ni mati, orang Arab di Riyadh, Saudi. Syekh yang cerita tu begitu yakin, dia mati tak ada penerima pusaka, anak-anak tak ada, kahwin budak, dia tak ada bini, kaya tapi jutawan besar. Tapi orang Arab dia mudah kesan sebab nama dia ada al belakang kan, Al-Gotu Al-Ghani. Jadi dia orang pergi cari al ni, kampung ni biasa. Bila cari-cari siasat mahkamah siasat, jumpa setelah ditapis-tapis 3 orang berhak menerima harta pusaka. 3 orang pergi mahkamah. Siapa di mahkamah, dibaca penghakiman, pasti betul-betul orang ni 3 orang ni memang penerima pusaka. Katanya seorang-seorang boleh berapa juta, bukannya ratus ribu, juta boleh. Hak ni boleh juta. Sudah bagi tuan qadi, tuan hakim panggil seorang-seorang. Saudara, mu boleh harta sejuk gitu ya mari. Sahabat kamu ni tak ada anak, tak ada keluarga, tak ada apa. Boleh ke tidak ambil sikit daripada harta ni beberapa ratus ribu, kita wakaf, kita buat masjid untuk arwah ni, boleh ke tak boleh? Sedap jawab. Allah tuan qadi, saya ni kok susah juga, banyak hutang macam-macam alasan. Kita pun tak tahu. Dia tahu ke tidak hak dia boleh tu juta, bukannya puluh ribu. Takut dia tak tahu juta tu berapa. Mungkin orang badui ke orang kapur. Tak boleh. Mari yang kedua pula, Allah, dia ni hutang banyak, sakit banyak, penyakit tak sebui. Tok qadi boy berair mata juga tengok. Tak. Hak yang ketiga paling sedap. Jawapan yang ketiga, dengar molek. Dia kata tuan qadi, kalaulah harta ini waktu dia hidup tak ada manfaat untuk dia, dia mati pun tak salah manfaat. Tak bagi RM1, 1 riyal pun tak halah, pakai ambil klip belakang harta. Lepas tu Nabi kata mali harta aku. Nabi kata harta mu hak mu pakai, yang kamu makan, yang kamu sedekah. Sekarang ni para jemaah sekalian, kita nak jadi harta kita hak kita ke hak orang? Tu ya soalan. Nak balik ni ambil kertas seseorang, balik pergi kira air kamu ada berapa rumah, tengok nak jadi hak aku ke nak jadi hak orang. Berasa nak kita colek masuk dalam akaun tu, senyap-senyap tak usah kata apa. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah tak ada siapa menyesal atas dunia. Yang menyesalnya tengok pagi-pagi kita duk baca pagi-pagi ada dalam surah Jumaat tu, bila orang kata nak mati, Tuhan kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Bila dekat orang nak mati, malaikat mari dia apa kata? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau tambah sikit umur, nak buat apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah, nak jadi orang soleh. Tuan-tuan, jangan sampai situ kita. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Mudah-mudahan bendahari maklum kita lepas pada ni, Ustaz cukup dah, kita nak tutup dah akaun kita ni, InsyaAllah. Nah, harta kita biar jadi milik kita. Kalau tidak, saja kita. 7 kumpulan tadi. Dalam hadis lain Nabi kata 3 perkara bila orang itu mati, amalan tak mati. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah, masuk sedekah jariah wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ataupun anak yang soleh. Jadi kalau kita ada 3-3, alhamdulillah. Kalau kita tak ada 3, biar dapat 2/3, 2/7 tadi. Di antara harta yang mudah kita buatnya, iaitulah harta kita biar menjadi milik kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, inilah risalah-risalah yang ada ni, tuan-tuan ambil lah pakak-pakak isi belakang. Kalau kita ni kadang-kadang tak banyak pitih. Ana satu sebuah masjid kita pergi, dia kata ustaz masjid kita ni orang kapur, tak boleh naik tarah masjid. Kata ya kau orang kapur, ya orang miskin kawasan ni, tanah padi, tanah. Kita kata mari kita bincang. Jadi alhamdulillah pada malam itu kita nak makcik-makcik hak kapur ni cuba siasat anak dia duduk mana. Ada anak dia duduk kerja besar sana, kerja besar sini. Kita kata boleh tak makcik cakap dengan anak, suruh tolong ambil nombor akaun ni masuk. Alhamdulillah tak lama daripada itu berubah masjid dia tu. Rupanya kita dah anggap orang kapur ni miskin,
tapi dia walaupun dia miskin, keluarga dia kan sudah jadi kaya. Ada dulu ramai penerima zakat, sekarang ini telah diputihkan senarai mulai. Nak seorang makcik tu berpuluh ribu duit dalam akaun. Pasal apa? Duit zakat masuk, dia tak ambil pun. Anak dia duk bagi belanja dia. Orang tanya, kenapa makcik duit banyak ni? Dia kata, dulu saya susah terima duit zakat. Bila anak besar, anak bagi duit zakat tu tak guna, jadi ambil lagi. Dia kata orang bui. Sedap juga ke dia ni. Dah orang bui kita ambil. Kata tak boleh lagu tu. Kalau kita sudah ada senang hidup, kita kaya, pergi jabat agama, matikanlah akaun tu. Saya tak boleh terima orang zakat, saya nak keluar zakat pula sekarang ni. Biar bertukar kita daripada penerima kepada pemberi zakat. Allahu Akbar, walillahilhamdu. Tamaklah kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini, harta kita menjadi milik kita, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu apa yang kita dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.